Di mana pada sesi yang lalu kita dah masuk slot elemen muamalah, ya. Di mana ada 4 elemen terpenting yang akan kita kongsikan. Sebahagian daripadanya ataupun daripada elemen pertama ialah elemen harta, saya telah kongsikan pada sesi yang lalu, merujuk kepada definisi harta sahaja, ya. Di mana harta ni tuan-tuan secara am lah, ya, semua orang mengetahuinya. Apa-apa yang merujuk kepada objek dunia yang kita boleh manfaatkan, of course lah ia mempunyai nilai-nilai tertentu. Sebab itu jika kita lihat definisi para ulama kita, qadiman wa hadisan, baik yang klasik baik yang kontemporer, walaupun mereka mempunyai definisi yang berbeza-beza, kerana ulama ni memang macam tu, especially fuqaha, tuk-tuk fiqh. Kebiasaannya dalam mana-mana bab mereka mempunyai definisi masing-masing. Kemudian daripada definisi ulama yang ramai itu ditarik pula satu definisi untuk diguna pakai dalam mazhab-mazhab tertentu, ya. Kadang-kadang dalam mazhab Syafi'i ada definisi dia, kadang-kadang dalam mazhab Hanafi ada definisi dia, Hambali ada definisi dia, Maliki ada definisi dia, hatta mazhab-mazhab yang lain, Zahiri, ya, Ja'fari, Zaidi, ya. Itu sebagai bersyiah lah, tapi syiah yang masih okey, ya. Baik. Di mana definisi-definisi ini penting untuk memberikan kepada kita gambaran am tentang suatu perkara. Taklah wajib tuan-tuan belajar fiqh, ibadat ke, muamalat ke, tak lalu definisi pun tak apa, tapi flow dia macam tu. Sebelum kita membincangkan satu perkara, kita mesti menjelaskan dulu pentakrifan atau definisi hal itu, supaya kita ada gambaran am. Kita nak belajar ni apa benda, ya tak? Walaupun sebagainya kita telah ada idea, kita dah tahu dah sikit sebanyak, ya. Termasuk harta, semua orang tahu harta. Orang Melayu sebut harta, Inggeris sebut property, orang Arab sebut mal. Walaupun banyak definisi adalah market. Dulu baik, yang sekarang baik, kontemporer, kita panggil muasir, ya. Semuanya merujuk kepada dua perkara. Pertama, objek dunia, ya, ainun. Ain ni maksudnya, ain ni dah bahasa Arab banyak masuk. Mata kita ni pun ain juga, ya. Ya tak? Jasus, pengitik-pengitik ni pun, polis-polis rahsia ni kita panggil ain juga, ya. Mata air, ya. Kullu ainin naba'at minal ardi wa kullu ma'in nazala minas sama' tahir mutahhir yasihu taharatu bihi. Ni tuan-tuan belajar dalam fiqh ibadat tu kan, dalam bab air tu dia akan sebut air mata yang keluar daripada bumi, air hujan yang turun daripada langit, semuanya adalah suci untuk ditaharahkan, ya. Ain juga, ya tak? Ya. Harta pun ain juga, ainun. Tapi ain ni macam mana? Zatu qimatin, dia tidak boleh tidak mempunyai nilai, dia mesti ada value, ya. Banyak definisi, tapi dia berkisar kepada dua perkara. Pertama ain, kedua zatu qimah, hak ada nilai, hak ada value, ya. Ada juga objek dunia hak tak ada value, dan kebiasaannya objek-objek dunia yang tak ada value ni dia tidak boleh ditransaksikan. Islam awal-awal tak pernah ada. Bila tidak ada value, maksudnya ia tidak boleh dimanfaatkan, ya. Contoh najis ke objek juga tu, betul tak? Tapi boleh tak kita jual beli? Tak boleh. Pasal apa? Pasal dia tidak boleh memanfaatkan, ya. Itu asas kepada pengharaman najis. Sebab tu majoriti ulama dulu kata najis ni tak boleh dijual belikan, tak boleh ditransaksikan, pasal tak ada manfaat. Tapi hari ni kalau kita tengok fatwa-fatwa semasa, najis-najis haiwan yang halal dimakan seperti lembu, seperti kambing, seperti unta, ya, boleh dijual beli.
Kenapa? Kerana pertama, ulama tak sepakat akan kenajisannya. Ada ulama kata dia najis, ada ulama kata dia tidak najis. Mazhab Syafi'i kata najis, Hambali kata tak najis. Najis dan kencing haiwan yang halal dimakan, ia tidak najis. Maksudnya kalau kena kat baju, kena kat kain, boleh semayang, sah semayang dalam keadaan begitu, dan tak wajib dibasuh. Mazhab Syafi'i ini dia ketat sikit bab najis ni. Sebab tu Qardawi dalam buku fiqh beliau dia kritiklah mazhab Syafi'i. Katanya al-mazhabus Syafi'i min aksal mazahib fi babi taharat. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling keras dalam bab taharat. Dan Qardawi walaupun dia Mesri, dia ulama Mesir, ya, banyak fatwa beliau yang selari dengan mazhab Syafi'i, walaupun dia tak mengaku lah aku Syafi'i, tak disyarat. Tapi kita lihatlah fatwa-fatwa beliau, ya, orang Mesir kan. Tapi ada dalam setengah-setengah keadaan dia mengambil pendapat yang lain, ya, dan dia kritik mazhab dia sendiri. Itu biasa tuan-tuan, ya. Mazhab Syafi'i tuan-tuan, apa-apa transaksi muamalat tidak terkecuali jual beli, apa-apa saja mesti lafaz. Bahkan Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Al-Wasit dia kata an-niyyatu, dia kata ar-ridha syai'un khafi fala budda minal lafzi yadullu alaih. Allah Ta'ala suruh redha sebab elemen muamalat. Bila sebut elemen ni dia ada dalam semua muamalat. Empat elemen yang saya bawa ni dalam nota ni, kenapa dia disebut sebagai elemen? Kerana semua muamalat dia ada, terutama rukun lah. Rukun jual beli dia ada, rukun sewa menyewa dia ada, rukun gadai mengadai dia ada, rukun labu melabu dia ada, rukun pinjam meminjam dia ada, rukun hutang butang dia ada belakang, ya tak? Kadang-kadang rukun jual beli ada 7, rukun sewa menyewa ada 5, rukun gadai mengadai ada 4 je, mana ada beza-beza juga, tapi hak ni mesti ada punya. Sebab tu disebut sebagai elemen. Dia tidak sunyi daripada semua aktiviti muamalat yang dilakukan oleh Malaysia. Dia mesti ada, macam harta kan. Kalau tak ada harta, mana ada muamalat? Jual beli nak muamalat apa? Sewa menyewa nak sewa apa kalau harta tak ada? Ya. Redha tak terkecuali. Dia adalah elemen muamalat di mana semua aktiviti berkenaan mesti ada redha lah. Ya. Secara logiknya memang begitu. Mesti kita redha kan. Mana boleh paksa-paksa. Kalau paksa-paksa bergaduh lah. Dan of course lah ia telah dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. An-Nisa ayat 29. Ayat number 1 dalam muamalah. Ya. Ayat ni dalam semua bab ada. Dan kita akan baca setiap masa. Kerana core dia hak ni lah. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil, melainkan dengan redha, melainkan melalui jalan perniagaan yang ada redha meredai di antara kamu ataupun di kalangan kamu. Redha Allah Ta'ala sebut kan. Jual beli mesti redha, mana boleh paksa-paksa. Kalau paksa tak sah. Sewa menyewa mesti redha, tak ada redha tak sah. Melabur lebih-lebih lagi dah orang nak pakai modal kita. Kita nak bagi modal kita pada orang. Mana boleh dia main cilok ambil begitu, ya tak? Mesti ada volunteer, mana kita dengan sukarela menyerahkan kepada pihak-pihak tertentu, ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, redha ni benda ada dalam hati kita, benda khafi, hidden. Ar-ridha syai'un khafi. Redha ni katanya benda yang tersembunyi dari hati. Saya tahu dah Haji suka saya, tak tahu. Saya tahu dah abang benci saya, tak tahu. Allah je tahu. Redha pun je tak? Redha ni mana suka lah, suka. Kita nak benda tu. Dan kita tidak tahu. Boleh tahu cuma dengan agakkan, kita assume boleh jadi dia suka kat aku ni, jumpa aku senyum semua ni, agak-agak. Muamalat tak boleh main agak-agak, dia mesti confirm. Allah Ta'ala suruh redha, mesti verify redha dia tu. Jadi kata Imam Ghazali, macam mana nak verify redha? Betul tak? Lafaz lah. Maka tidak boleh tidak, mesti dilafazkan. Aku beli, aku jual. Aku sewa, aku menyewa. Aku bagi sewa. Aku bagi modal, aku bagi untung. Kita share untung. Mesti ada lafaz lah. Baru benda jelas.
Sehingga majoriti ulama kata begitu. Of course lain standard dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baru-baru ni ada seorang ikhwan, ada seorang ustaz lah, dia ganti saja, dia ganti kan. Ya. Dia buka buku, dia baca buku ataupun dia rujuk buku Iqna'. Buku Iqna' ni kira buku top lah mazhab Syafi'i yang mensyarahkan matan Abi Syuja'. Ya. Saya tingkatan 4, tingkatan 5 dah belajar kitab tu. Ibadat muamalat, tapi ada silibus dia lah ya. Jadi kita dah expose pada kitab tu. Memang kitab Syafi'i punya. Tapi kita Iqna' dikarang bila? 100 years ago. Mata Abi Syuja' disusun bila? Lebih lama lagi. Ya, betul dah tu. Tapi tak, kalau tak saring dengan hotlon ni tak betul lah, atau tidak tepat. Ya. Dia kata hibah ni mesti tuan-tuan sebut pada anak tuan-tuan. Ayah bagi pada awak. Dia pun kena terima, kena ada ijab kabul. Tak ada ijab kabul tak sah. Banyak mak bapak hari ni bagi harta pada anak-anak sekadar tukar nama saja. Mulut tak sebut, dia kata tak confirm betul-betul, maka dia kata tidak sah. Kalau pak dia mati, harta tu mesti difaraidkan. Dia kata begitulah. Ya. Jadi betul tak betul? Betul, tapi tak tepat. Ya. Memang kita mazhab Syafi'i tu. Dulu-dulu memang begitu. Tapi sekarang apa-apa muamalah termasuk hibah bahkan tak perlu dilafazkan lagi. Kita dah bagi anak kita, dia pun dah ambil, kita pun dah tukar nama, nak gapo lagi? Dan itu yang difatwakan di negara kita di peringkat kebangsaan seperti fatwa Jaking, bahkan di peringkat negeri. Kalau tengok sudah tidak perlu melafazkan. Kalau dah tukar nama dah, nak hibah ke mana lagi? Hibah dah tu, ya tak? Ya? Dan pakar muamalat dunia hari ni antaranya Dr. Ali Qurrah Dari, baru-baru ni datang Malaysia. Dia ni antara yang top lah tuan-tuan. Nak kata dia lebih famous saya tak tahulah, tapi dibandingkan dengan Taqi Osmani lebih kurang lah. Mana kata top, dua-dua ni top. Dia kalau bercakap soal muamalat, kalau dia memberi perspektif yang baik dalam satu-satu isu, of course lah kalau melibatkan produk-produk tertentu, produk tu jadi naik harga, produk tu jadi famous, diguna pakai di pasaran. Tapi kalau dia kritik ya, jatuh harga. Betapa besar pengaruh beberapa tokoh ni, macam Taqi Osmani, Qurrah Ali Qurrah Dari pun kira hebat jugalah kan. Nah, saya personally memang membaca buku-buku mereka. Ya. Kata Ali Qurrah Dari, dulu-dulu lafaz mesti. Majoriti para ulama, siapa-siapa yang kata tak lafaz, dia ada pendapat yang terpencil. Contoh kita ambil dalam konteks mazhab Syafi'i, semua kata lafaz. Yang kata tak lafaz hanya Ibnu Suraish. Lepas tu datang Imam Nawawi. Pendapat tu masih tidak diangkat sampailah ke hari ini. Sebab adalah beza dengan majoriti, beza dengan mazhab dia sendiri. Sebaliknya pula yang berlaku di sisi mazhab Hanafi. Ada mazhab Hanafi, ulama dia, mazhab Hanafi kata tak perlu lafaz-lafaz, tak perlu, cukup mu'attad. Mana macam sekarang lah, kita bagi, terima sudah. Tasarrufat atau suluk, maknanya tindakan sudah memadai. Ya. Terbalik pula, kalau majoriti kata mesti lafaz, Hanafi kata tak payah lafaz. Tapi ada ulama yang tak setuju dengan Hanafi. Berapa dia Hanafi? Al-Imam Al-Karakhi, dia tak setuju. Mana kata ada juga individu-individu tertentu dalam mazhab masing-masing, dia tak ikut mazhab dia sendiri. Ya. Baik, balik pada yang tadi. Ya. Ali Qurrah Dari kata dulu-dulu memang lafaz. This is the opinion of majority scholars. Majority of the scholars, mana ramai kata begitu, dan dia diamalkan secara praktis di peringkat bawahan, masyarakat buat memang betul tak? Okey, bagus. Tapi kata beliau pada hari ini, dia bukan lafaz, dia boleh 5 cara. Satu, lafzon, ni top lah, lafzon, lafaz. Yang kedua katanya kitabatan, tulis. Awak tulis, awak tik,
awak write, awak tampering, yalah, online semua dah apa dah semua, tik je, tik je. Bank buat purchasing dengan bursa, on click je, klik, sebab tu setengah kata banking buat sale tak valid ataupun tak genuine. Kalau banking buat sale tak genuine, kita duk beli Shopee tu genuine ke? Main klik je, mana ada pergi kedai beli, tak ada kan. Yang kedua katanya kitabatan, apa-apa yang kita tulis, kita tik, apa-apa lah yang kita guna tangan kita lah ya. Sementara hari ni memang praktikal, selain daripada kita guna mulut, kita guna tangan, ya tak? Handphone duk main kat tangan aja kan. Yang ketiga isyaratan, isyarat. Boleh ada dia tak sebut, boleh ada dia tak tulis, tapi isyarat. Ya tak? Tengok gini ya, jalan. Ya. Lafzan, kitabatan, isyaratan, sulukan. Apa-apa tindakan, any action, itu maksudnya. Apa-apa tindakan yang menunjukkan redha. Okey. Dan akhir sekali dia kata bazalan ataupun buzlan, mana sekadar serah terima sudah membadai. Dan itu saya kira apa yang disebutkan beliau itu amat sesuai lah dengan konteks hari ni ya. Baik, jadi kata si fulan ni, ustaz ni, dia kata tak sah, jadi kena faraid. Dia kata siapa-siapa pokok dia ubi dulu tak sebut, kena faraid tu. Dia kata kalau tidak kita memakan harta yang haram ya. Saya ada je kat belakang, tapi saya yalah kan, biarlah, betul dah dia ayat tu. Kalau jemaah nak tahu dia tanya saya lah. Dan di tempat tu memang saya mengajar muamalat, tapi lambat lagi lah 2 minggu lagi. Tak ada mengajar muamalat, lepas kelas tu kan dia mau ikut belakang saya nak pergi Jambil lepas semayang tu kan. Yalah, saya lepas salam tu saya turun pergi tandas, lepas saya keluar tandas tu dapat pergi 4-5 orang. Oh, macam mana ni ustaz? Saya kata betul, tapi tak tepat ya. Kita bagi, dia pun dah terima, dia dah guna dah harta tu. Of course lah, kalau kita telah tukar nama, itu hibah, applicable for nowadays, boleh pakai ya, insyaAllah tak berdosa. Pasal dah fatwa kan, tak payah nak faraid lah ya. Baik, jadi apa-apa definisi yang didefinisikan oleh para ulama, tuan-tuan, dia tak lari daripada 2 perkara. Pertama objek, kedua ialah munafaat. Saya kaitkan munafaat tadi. Ulama dulu, tuan-tuan, memang dia mengharamkan najis lah, adalah hadis-hadisnya. Memang najis ni tak boleh dijual beli, tapi ada sedikit isu najis-najis yang tidak disepakati najis, seperti najis kambing, najis lembu, najis unta, haiwan-haiwan yang halal dimakan. Dulu-dulu ulama memang kata tak boleh. Of course standard mazhab Syafi'i dan majoriti bahkan, tapi segelintir kata boleh. Pertama, kerana dia tidak najis secara sepakat para ulama. Ada ulama yang kata ia tidak najis. Mazhab Hambali dia tak najis. Sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Al-Imam At-Tabari rahimahullah, dia pun kata tak najis. Hatta dia pernah semayang, najis burung ada di atas bahunya. Selepas habis dia solat, dah lah tu aling tak, maya ada najis pula di lengan baju. Memang kena tanya lah, tuan guru, macam mana ni ada najis ni, tuan guru kena semaya semula ni. Apa jawab beliau? Ana fi hazil mas'alati Hambaliyul mazhab. Aku dalam masalah ni bermazhab Hambali. Masa dia alah takat taik burung kan, cerita dia macam, tapi tak boleh kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah tu ya. Mana dia tolerir dalam bab tu ya. Majoriti kata tak boleh. Hanafi membolehkan. Jadi ada ketidaksepakatan ulama di situ. Tapi jika kita lihat fatwa-fatwa hari ni, saya tak pastilah adakah semua negara Islam memfatwakannya. Habis kita lihat macam fatwa kotor, fatwa ataupun pendapat Ali Qaradari pun sama. Dalam buku Syarah Al-Wasit beliau, dalam hal ni dia kata aku condong kepada mazhab Hanafi, dan juga sebagaimana pendapat ulama-ulama kontemporer, najis-najis haiwan yang halal dimakan boleh dijual beli. Sebabnya kerana ia tidak disepakati najis. Yang kedua, kerana ia boleh dimunafaatkan. Katanya asas kepada jual beli ialah munafaat. Kalau ada munafaatnya, ia boleh dijual beli ya.
Apa manfaat nak najis-najis begitu? Dibuat baju. Ya tak? Dan memang orang personally tanya saya, di Suai Ikhwan jugalah, dia tanya saya, Ustaz, ada member ada lada kambing. Jadi kalau taik-taik kambing tu dia jual macam mana? Saya kata mazhab Syafi'i memang tak boleh, tapi fatwa kontemporer saya lihat sebahagian daripadanya telah membenarkan ada manfaat. Tapi saya kata kalau boleh kan, tak payah jual lah kalau boleh. Itu lebih orang kata lebih baik lah, bagi saya lebih baik. Melainkan jika ada kos-kos tertentu, kita nak kumpul tarik tu, boleh ada kita upah orang, kita gunalah duit-duit tertentu, kita ambil hak tu je lah ya. Tapi kalau terpulang lah saya kata, tapi fatwa semasa membenarkan. Saya kalau secara peribadi saya kata, kalau saya lah kan, saya kata tak payah berdua, bagi je lah, beri kan ya. Pasal ialah walaupun dia tidak najis, tapi ada ulama kata najis, cerita dia begitulah. Benda-benda yang khilaf seumpama ini kalau kita dapat elakkan lebih baik. Tapi kalau nak ambil terpulang lah. Kita bagi pendedahan. Ulama ni kata begini, ulama ni kata begini. Fatwa semasa ahli Qaradawi tu pakar muamalat dunia. Ya tak? Kalau berdebat saya dengan dia, saya duduk atas bumi, dia duduk sampai tingkat 10 dah. Ya, ini pendapat saya begitu. Tapi kalau ikut ahli Qaradawi, dia kata boleh. Dua saja. Ya. Kerana ia bukan najis dan ia boleh dimanfaatkan. Asal kepada muamalat ialah manfaat. Sebenarnya ada manfaat, go for it katanya. Tapi kalau baik, tak apalah, setakat tu je lah bab tu. Okey, jadi dia poin dia tuan-tuan, satu objek dunia, satu boleh dimanfaatkan, atau dalam arti katanya dia ada nilai. Harta lah tu, walau sekecil mana pun. Dan jangan pandang remeh kepada harta-harta seumpama ini ya. Ada isteri sahabat Nabi SAW, seumpama yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, dia infak harta suami dia. Apa dia? Makanan. Orang datang minta sedekah, dia pun bagi sebagian makanan dari rumahnya. Maka dia bertanya Rasulullah SAW, apa hukum aku sedekahkan harta suamiku? Kerana makanan tu harta suami. Suami ke cari rezeki, buat balik, beli beras, beli gandum. Tiba-tiba aku sedekahkan kepada orang itu tanpa meminta izin daripada suamiku. Apa hukumnya? Boleh ke tak boleh? Dia tanya Rasulullah SAW. Maka apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, la tunfiq imra'atun min mali zawjiha illa bi iznihi. Tak boleh seorang wanita menginfakkan harta suaminya melainkan dengan izinnya. Ya. Maka sahabat lain yang bertanya, at-ta'am ya Rasulullah. Alah, makanan je pun Rasulullah. Makanan je. Bukan kata emas ketu ke. Ya tak? Duit 1,000 ke. Alah, makanan. Berapa iya je. Bila dia tamar ke 4-5 biji, ya tak? Gandum ke satu cedok ke, satu cupak ke. Apa jawab Nabi? Nabi kata zalika afdalu amwalina. Itulah seafdal harta kita. Itulah makanan. Makanan ni walaupun nak dibandingkan dengan harta-harta dunia yang lain, mungkin nilai dia lebih kecil, tapi dalam syarak, dalam setengah keadaan, ia adalah seafdal harta. Ya? Sebab itu sebahagianlah ulama tidak membenarkan wanita menginfakkan harta suaminya melainkan dengan izinnya. Kerana harta suami belum tentu harta dia. Belum tentu ada harta suami yang harta dia. Itulah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepadanya. Itu harta dia. Kalau suami tak bagi pun dia boleh curi. Oh, Ustaz ngajar curi Ustaz ni. Duk, memang gitu dalam fiqh muamalat. Kita belajar secara khusus. Kalau suami tu kedegut sangat ataupun berkira-kira, sedangkan itu nafkah kita. Dengan makan kita, dengan pakar kita, dengan makan anak, dengan pakar anak, makan anak dengan yurai tu, yurai ni, kita belanja sebulan, patut dia beri kepada kita 2,000. Tiba-tiba yawi tak cukup lah. Tak cukup dengan kadar kifayah ada. Tengoklah kifayah macam Selangor berapa ni, berapa. Ataupun keperluan kita sendiri. Memang penting lah makan minum pakar tempat tinggal. Benda penting. Ya tak? Ada sebagian suami tak tanggungjawab ni kadang-kadang macam tu lah. Isteri pula nak cukup tanggungan suami, kena buat kerja lain. Kalau suami tu betul-betul tak cukup, tak apalah kan. Kadang-kadang suami dah mentang-mentang isteri kerja, dia tak uwi nafkah. Sungguh tak boleh gitu. Siapa ajar dia mau gitu.
Memberi nafkah pada isteri wajib kalau isteri bekerja. Syak ke? Dan kalau isteri tak bagi, dan kalau suami tak bagi, dia boleh curi. Boleh ambil lah sekadar nafkah dia. Pasal itu dikira harta dia. Dikira duit dia. Hak dia nak kena makan, minum, pakai dan seumpama. Dan ini pernah berlaku, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada sahabiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama Hindu. Untuk lelaki dia nama Abu Sufyan. Ya. Dia kata, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih la yu'tini ma yakfini wa waladi. Fa akhastu minhu wa huwa lam ya'lam. Wahai Nabi, suami aku ni Abu Sufyan ni syahih. Arab ni tuan-tuan, dia ada dua. Satu bakhil, satu syahih. Bakhil ni makna kedeku. Syahih ni makna lebih kedeku. Kedeku sungguh. Bukan sikit-sikit dok. Kira sungguh lah kita kata. Maka aku ambil daripada hartanya dan kadang dia tidak tahu. Apa jawab Nabi? Nabi kata, khuzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Kamu boleh ambil daripada hartanya untuk dirimu dan anakmu dengan baik. Maksud boleh lah. Ya. Sebab itu dia punya. Tapi selain daripada itu tak boleh. Ada orang tuan-tuan, suami dia baru pencen, diserahkan duit itu kepadanya. Yalah, siapa lagi nak jaga harta kita kalau bukan bini kita? Tapi nak tengok juga. Ya tak? Dia boleh duit suami dia, dia beli tu, dia beli ni, dia enjoy sana, enjoy sini, beli tu, beli ni, macam-macam dia buat kan. Repair sana, repair sini. Lah tu lagi tengok lah akaun. Bila minta, mana duit yang saya beri kawak, mai tengok boleh tinggal berapa, tengok baki separuh. Oh, neng untuk lelaki dia nak marah ke tu bini aku, ke marah bini, marah aku balik, nanya aku. Sipil hati ya. Jadi orang tanya kita, boleh tak Ustaz? Saya kata tidak boleh sama sekali. Kerana harta suami. Begitu juga harta isteri. Melainkan dalam konteks-konteks tertentu mungkin ada pensyarikatan ataupun perkongsian antara mereka. Adalah, mungkin lah, saya tak tahulah kan. Bahkan di negara kita memang ada, dia panggil harta sepencarian ya. Dalam fiqh tak ada harta sepencarian. Tapi di Malaysia adalah kaedah-kaedah dia dan telah dienamekan. Itu asalnya daripada adat pepatih. Tuan-tuan carilah buku fiqh, harta sepencarian. Sampai sudah tak ada. Dan itu kita belajar bab khos dalam muamalat. Ya. Mungkin ada yang menerima konsep itu, mungkin ada yang tidak menerimanya, tapi dia telah dienamekan. Dan benda ni berjalan di peringkat kehakiman. Kalau isteri, suami dia meninggal, dia nak tuntut harta sepencarian, ada slot untuk mereka. Jadi patut-patut harta faraid dia dapat sekian-sekian, dengan sebab slot harta sepencarian mengikut peruntukan-peruntukan tertentu lah di negara kita, maka dia berhak dapat lebih lah berbanding faraid yang perlu dia dapat. Walaupun dalam konteks muamalat benda ni ada isu, tapi tak apalah kan, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Apa-apa pun dia kembali kepada pihak otoriti dan ulil amri. Dia jadikan benda ni sebagai satu slot dalam muamalat, harta orang yang mati dan seumpamanya, maka kita menerima ya. Baik. Jadi boleh lah tuan-tuan ambil kan. Tapi lebih tu tuan-tuan tak boleh pandai-pandai termasuk nak infak ya. Menurut sebahagian para ulama, walaupun sebahagian yang lain kata boleh kita infak harta suami kita, tapi infak lain ni bukan joli ya, bukan enjoy ikut dan ya. Ni infak. Dia kata boleh menginfakkan harta suami walaupun dia tidak tahu ya, jika diketahui suami itu redha. Mana kalau kita sedekah, kita tahu suami kita tak marah. Allah, duit suami hak week kita 20,000, tokek sedekah 100 dia nak marah. Tapi kalau kita sedekah sampai separuh, dia bagi kita 20,000, kita sedekah sampai 10,000, mungkin sebab dia marah. Itu tak boleh lah. Tengoklah keadaannya macam mana. Ala kuliah dalam babnya ada khilaf sikit sebenarnya ya. Baik. Jadi mesti ada nilai ya. Itulah definisi ulama, dan saya dah tulis di situ, harta ditakrifkan sebagai suatu zat yang dimiliki oleh seseorang atau satu pihak. Harta ni boleh saja seorang-seorang, boleh saja kongsi-kongsi ya.
Nanti ada bab yang lain dalam akad di belakang tu ada usaha sama atau pensyarikatan. Yalah, kadang-kadang kita beli sendiri, kadang-kadang kita beli kongsi. Ya. Kongsian ni harus dalam syarak. Itu secara bahasa. Objek dunia, secara istilah harta ditarifkan sebagai sesuatu yang bernilai di sisi syarak, yang dimiliki dan disimpan untuk satu pihak dan boleh digunakan hingga pada waktu yang dihajatkan. Okey, secara dasarnya ada dua jenis harta. Sebenarnya harta ni ada banyak jenis ataupun kategori yang dikategorikan oleh para ulama. Dia ada banyak klasifikasi. Yang saya lihat dalam buku-buku fiqh secara keseluruhan ada 4 sekurang-kurangnya. Ya, nombor 1 hak ni lah. Di mana harta terbahagi kepada dua, harta mutakawim dan harta tidak mutakawim. Very simple. Harta mutakawim ialah harta yang diakui oleh syarak dan ia boleh ditransaksikan, boleh diniagakan, boleh dikontrakkan, boleh buat jual beli, boleh buat sewa menyewa, boleh buat apa-apa lah ya. Hak ni dipanggil harta mutakawim. Ya. Ataupun setengah ilmuwan juga memanggil sebagai harta mutakawam, boleh saja. Satu lagi dia panggil harta yang tidak mutakawim. Kalau harta mutakawim tadi sebahagian besar daripada harta-harta dunia. Harta tidak mutakawim ialah harta yang tidak boleh diurus niagakan. Kita tak boleh jual, kita tak boleh beli. Kita tak boleh sewa, kita tak boleh buat sewa. Tak boleh berlaku. Ya? Dan dia tidak banyak. Apa itu harta mutakawim? Contoh emas, perak, tanah, mata wang. Saya buat contoh kat situ kan. Tidak mutakawim pula, harta yang tidak diakui di sisi syarak, tidak boleh diniagakan, tidak boleh dikontrakkan, bahkan tidak boleh dimuamalahkan sama sekali. Contohnya anjing. Menurut majoriti para ulama. Majoriti kata anjing tak boleh jual beli. Walaupun anjing tu untuk dimunafaatkan. Sebab anjing-anjing ni tuan-tuan ada manfaat dia. Orang dulu buat jaga kebun, buat jaga ladang, buat berburu dan buat keselamatan semasa pemusafiran. Jadi kalau kita beli untuk tujuan-tujuan itu, maka hukumnya harus. Seumpama yang distandardkan dalam mazhab Maliki, dia kata anjing boleh jual beli kalau ada tujuan yang dibenarkan syarak. Tapi kalau beli saja-saja selain daripada reason yang saya sebut tadi, nak buat pet ke, ya tak, saja-saja tak boleh, haram lah. Itu pendapat Maliki lah, yang hari ni banyak diguna pakai. Tuan-tuan, negara kita beli anjing daripada luar negara, dia pakai kontrak mana? Kalau dalam mazhab Syafi'i, jual beli anjing haram dan tak sah. Dan bukan hanya mazhab Syafi'i, majoriti para ulama qadiman, classically. Jadi kalau kita guna pakai kontrak yang ada dalam mazhab Syafi'i untuk kita beli anjing daripada negara luar untuk kegunaan tertentu, macam mana kita nak guna pakai? Betul tak? Mestilah kita beli, takkan nak minta, takkan nak curi, beli ya. Jadi kita pun dah pakai ya. Dalam bab ni jual beli anjing daripada pihak-pihak lain lah ya. Tapi majoriti melarang kerana anjing termasuk dalam harta yang tidak mutakawim. Walaupun anjing tuan-tuan kita dilarang untuk membunuhnya sewenang-wenangnya. Nabi sebutlah hadis Muslim daripada Abi Hurairah, laula annal kilab ummatun minal umam la amartu biqatliha. Kalaulah anjing ini bukan ummah daripada ummah-ummah. Sebab ummah-ummah ni dia banyak tuan-tuan konsepnya. Kita dia ingat umat Islam, mana umat ni banyak. Ya, saya baru di surau di Paijarah saya hurai tentang ummah. Kerana bila saya tafsir surah Al-Baqarah tu, pertama kali jumpa perkataan tu. Jadi saya sebut umat-umat ni ada banyak. Pertama ummatul khalqi, seluruh makhluk adalah ummah. Ni Nabi sebut anjing umat sebab dia makhluk umat. Yang kedua ummatun nas, manusia adalah umat. Yang ketiga ummatud dakwah, kecil lagi. Yahudi Nasara itu ummatud dakwah, umat dakwah. Kemudian ummatul Islam, umat Islam ya. Lepas tu ummah jama'atun makhsusatun minan nas, umat dimaksudkan juga ialah satu kelompok daripada manusia. Tak? Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
mesti ada satu ummah, yang ni satu grup yang buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Mana satu grup? Tadi keseluruhan makhluk, kecil sikit manusia, kecil sikit Yahudi Nasara, orang Islam, kecil sikit orang Islam, kecil lagi a group of people, ada kecil lagi seorang pun umat juga. Contoh dalam Quran Allah Ta'ala memanggil Nabi Ibrahim sebagai umat. Inna Ibrahima kana ummatan, macam ayat tu lupa. Allah Ta'ala kata Ibrahim adalah seorang umat yang taat pada Allah, walam yakum minal musyrikin, dan dia bukanlah di kalangan orang musyrik. Umat ni banyak tuan ya. Anjing kita tak boleh bunuh sebenarnya kerana dia umat. Nabi kata kalaulah anjing ni bukan umat daripada umat-umat, nescaya aku menyuruh mereka membunuhnya, ataupun nescaya aku suruh kamu membunuhnya. Pasal anjing ni dia haiwan najis. Tapi kita tak boleh bunuh pasal Nabi larang. Dia pun makhluk. Ya. Bunuh memang tak boleh. Ya tak? Kerana dia adalah umat. Tapi untuk kegunaan-kegunaan tertentu boleh. Dan kalau nak jual beli pun di atas perisi itu ataupun reason berkenaan, maka dibenarkan. Semua majoriti dia tidak benar. Kerana anjing termasuk dalam harta yang tidak mutakawim. Ya. Arak pun sama juga. Ya. Jual beli arak ni dinaskan direct oleh Rasulullah SAW. Umpama yang diriwayatkan oleh Jabir dan Sunan Abi Daud. La'anallah al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa hamilaha wal mahmulati ilaiha. Apa lagi? Dua itulah hadis dah. Nabi SAW melaknat arak, peminumnya, tukang tuangnya, orang yang belinya, orang yang jualnya, orang yang bawa, orang yang dibawa kepadanya. Mana anything related to arak tidak dibenarkan. Dan Nabi sebut dengan jelas arak ni tak boleh jual beli ya. Dan juga adalah hadis yang lain asal Muslim daripada Jabir juga, ketika pembukaan Mekah Nabi sebut tak boleh jual beli arak ya. Nabi kata innallaha harramal khamra wal maisir wal ansab wal azlam. Allah Ta'ala mengharamkan ada 4 perkara, salah satu nak sebut arak ya. Dan ujung tu Nabi kata bila sahabat kata yang Nabi larang ni maitah Nabi kata hadis tu hadis Jabir, Nabi kata Allah Ta'ala mengharamkan arak. Innallaha harrama al khamra wal maitah ya, wal khinzir wal asnam. Allah Ta'ala larang arak, bangkai, anjing dan berhala. Maka sahabat kata macam mana ya Rasulullah, inna syumal maitah ya, wahai Nabi, bangkai ni kami guna kadang-kadang kami buat apa nama tu, dia kata dia buat untuk hidupkan api, buat pelita kan, dia taruh macam itulah cerita dia. Kadang-kadang dia buat minyak untuk kulit dan macam-macam. Nabi kata la huwa haram, tak boleh juga, ia adalah haram ya. Jadi jelas di situ Nabi sebut arak tak boleh lah ya. Ada khilaf lah sikit sebanyak, tapi majoriti kata tidak boleh ya. Beli arak tapi untuk buat cuka, boleh ke tak boleh? Ada ulama kata boleh, tapi majoriti mengharamkan ya. Baik, najis sama juga, dia adalah harta yang tidak mutakawim, tidak diakui oleh syarak, tak boleh dijual beli, melainkan najis haiwan yang halal dimakan untuk tujuan baja ataupun lain-lain manfaat yang sesuai lah. Saya kira walaupun dulu dia minoriti, hanya Abu Hanifah atau mazhab beliau saja yang membenarkan, tapi konteks hari ni saya lihat banyak fatwa yang membenarkan tapi sebaik-baiknya kita elakkanlah, sebaik-baiknya ya. Kalau kita nego kambing, kita jual lah kambing tu, najis dia tak payahlah jual, insyaAllah berpahala ada benda kita nak jaga juga ya. Tapi kita pulang lah ya. Dan akhir sekali bangkai pun sama, tak boleh jual beli sama sekali. Ada member kita tuan-tuan, dia langgar kambing, mati kambing tu, dia pun alamak, kereta aku ni dah rosak depan, kambing tak tahu siapa punya, anak lembu kau tengah jalan duk lelak langgar, tuai dia tak mari pakai sudah dah, tak usah tunggu lah, cari tuai tak mengaku, betul tak? Siapa nak mengaku? Kalau mengaku nak bayar kereta tu. Oh, nah ini dia kata ni siapa nak ganti ni, betul tak? Insurans tak pati pula tu.
Dia pun ambil kambing, boleh bonek atau anak lembu, pergi jual. Nak jual siapa ustaz orang Islam tak beli, jual kau orang bukan Islam lah, dia pun makan. Boleh tak? Ya, tak boleh. Innallaha iza harrama syai'an harrama samanahu. Ya, kaedahnya seumpama yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud daripada Ibnu Abbas, bila Allah Taala mengharamkan sesuatu, Allah Taala haramkan juga ia untuk ditransaksikan. Allah Taala larang kita makan bangkai, nak jual pun tak boleh, mengambil hasil daripadanya pun tidak boleh. Azan dulu lah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah.
Allahumma rabbana tasyrati qa'imati Muhammadin wasiyatul fadilah ba'as Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Baik, maka tidak boleh atas apa alasan sekalipun bangkai tidak boleh dijual beli sama sekali. Bagi free pun tak boleh. Bagi free pun tak boleh. Ya. Pertama kerana hadis tersebut tadi, bila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, Allah Ta'ala haramkan harga ataupun hasil daripadanya. Di samping hadis Jabir yang saya telah baca tadi lah, ya, Allah Ta'ala mengharamkan innallaha harramal khamra wal maitah wal khinzir wal asnam. Allah Ta'ala mengharamkan arak, bangkai, babi dan berhala. Bukan kata haram nak makan dan seumpamanya, tapi tak boleh dijual beli atau urusan-urusan muamalah yang lain. Jadi itu kategori harta yang paling penting sekali. Mutakawim, tidak mutakawim. Di samping ada lagi kategori-kategori yang lain. Ada harta mangkul, tidak mangkul, ada harta istilaki, ada istimali, ada harta misli dan kimi. Yang saya kira mungkinlah saya akan sentuh pada waktu yang lain. Tapi hak penting sekali kategori hak tu. Mutakawim, tidak mutakawim. Jadi kalau kita nak jual, mutakawim ke tidak? Sah ke tak harta ni di sisi syarak? Kalau bangkai tak sah. Arak tak sah. Anjing tak sah. Manakala kalau ada keperluan-keperluan tertentu lah, kita memang tak beli anjing kan. Tapi mana tahu orang duit banyak, tak? Hire orang jaga rumah dia, kadang-kadang tak datang kerja lah, demam lah, sakit lah, itulah inilah, ya tak? Bayar mahal. Dia kata baik aku beli anjing sekali beli je, lepas tu beli bagi makan lah, ya? Mana tahu kan. Okey, jadi harta dari sudut syarak juga berkait pahala dan dosa terbagi berdua, harta halal dan harta haram. Ini satu lagi kategori harta. Satu disebut sebagai harta halal dan satu disebut harta haram. Harta halal merujuk kepada harta yang diperolehi daripada sumber atau jalan yang tidak dilarang oleh syarak. Tadi mutakawim dan tidak mutakawim, dari sudut boleh tak kita transaksikan. Satu lagi harta mengikut cara kita dapat harta tu. Satu disebut sebagai harta halal, al-amwalul halal. Satu lagi disebut sebagai harta haram, al-amwalul haram ataupun al-amwal al-muharramah. Yang ini yang menjadi fardu ain sebenarnya dalam bab muamalat. Muamalat ni bukan semua fardu ain. Ada part-part tertentu je fardu ain. Ya, antaranya hak ni memang betul-betul fardu ain lah, di mana tuan-tuan kena tahu mana benda yang boleh, mana benda yang tidak boleh. Di mana banyak tempat bila saja bab ni ada yang kata saya tak tahu ustaz, baru saya tahu benda ni tidak boleh. Kerana benda ni ada hak direct, memang kita tahu, tapi ada yang indirect. Tak apa, tak tahu tak apa. Ha? Contoh macam zaman Nabi lah, orang buat riba kan. Sebelum riba diharamkan, tak apa dia buat, dia boleh makan. Setelah riba diharamkan, maka dia tidak boleh buat lagi. Ya. Dan dulu-dulu dia makan riba, dia tak perlu kembalikan kepada orang yang telah dia makan riba daripadanya. Dan itu yang ulama hari ni fatwa. Ada benda dia tidak tahu, lepas tu sekarang dia tahu macam mana duit haram yang dia telah hasilkan. Ada fatwa ulama kontemporer kata dulu dia tidak tahu, sekarang dia tahu, maka duit haram yang dia usahakan dulu tak perlu dia sedekahkan, halal baginya. Dia kiaskan di atas orang-orang kufar, di mana orang kafir tuan-tuan, bila dia masuk Islam, dia bukan hanya tak perlu qada sembahyang yang dia tak pernah buat zaman dia kafir dulu. Dia bukan hanya tak perlu qada puasa yang dia tak puasa lah, dah kafir nak puasa apa. Dia juga tidak perlu menyerahkan harta-harta haram yang pernah dibuat masa dia kafir kepada pihak lain, tidak kepada Baitul Mal dan tidak juga kepada orang-orang fakir. Jadi dia kira hak tu, kalau hak tak tahu betul lah. Kalau kita tahu, lepas tu buat juga, lepas tu mari taubat, tak jadi. Ya tak? Dulu tak tahu, dulu judi tu ketika nombor support totu tak. Lepas tu mari menyesal dah, dah umur 40 50 tak taubat lagi. Lepas tu duit saya dulu saya tiga nombor totu, nombor ekor banyak kali menit. Sekali 3,000, sekali 2,000, kali himpun 20,000 tu ustaz. Awak kena cari balik 20,000 tu, awak kena pergi Baitul Mal bagi kat mereka. Kalau boleh ke sanalah, kalau banyak kan. Dah banyak. Tapi boleh juga sebenarnya tuan-tuan beri kepada fakir miskin, tapi mesti digantikan lah. Pasal dulu tahu tak judi haram? Tahu. Tahu kali tapi mana tahu ada orang
dia baru masuk Islam, masih seledah, tapi dia tidak tahu benda tu haram, dia buat juga. Lepas tu baru tahulah haram judi rupanya. Tak tahu pun, mana tahu kan. Maka sebagai ulama kata mengatakan bahawa dengan sebab dia tidak tahu, maka harta itu tidak perlu diserahkan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keuzuran kepadanya. Samalah ataupun exactly the same kepada orang bukan Islam itu, ya. Jadi kita habis dapat tu, next nanti kita pergi kepada harta-harta halal, ya. Allowable property, mana harta yang dibenarkan dalam syarak untuk kita memilikinya. Ada banyak sebenarnya, tapi ala kulli hal overall inilah yang kita boleh kongsikan sikit banyak. Mungkin satu kuliah kita boleh habiskan atau dua kuliah. Kemudian kita pergi pula kepada harta-harta yang haram yang tertera dan nota saya. InsyaAllah saya akan explain lah pada kuliah akan datang. Ada yang tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ada yang tanya apa-apa? Tak ada soalan? Everything is clear. Ya. Yeah. Jual tahi untuk baju baja. Tadi dah sebut tadi. Punya panjang lebar anak urai tadi. Siap baca hadis apa gitu gini, siap baca fatwa ulama lagi. Fatwa semasa banyak membenarkan. Kerana pertama ia bukan najis secara sepakat. Najis-najis haiwan yang halal dimakan. Dia kata boleh lah. Kalau dulu-dulu tak boleh, majoriti kata tak boleh, termasuk standard mazhab Syafi'i, ya. Segelintir saja yang membenarkan, ya. Hanafi membenarkan, Hambali membenarkan setahu saya, tapi setahu saya majoriti lah melarang, ya. Tapi hari ni saya lihat fatwa-fatwa semasa macam fatwa Kotor, macam Ali Koroh dari pakar muamalah dunia punya tu, dia kata harus, kerana ada manfaatnya. Dia bukan betul-betul najis lah. Jadi kalau tuan-tuan nak jual, based on that fatwa harus. Cuma kalau tanya pendapat saya secara peribadi, saya kata kalau boleh jangan jual lah. Jual haiwan tu sudah lah, tak payahlah jual, ya. Kalau kita perlu pada koh-koh tertentu, okey lah, ya. Tapi kalau boleh tak payah jual. Tapi ialah kalau ikut fatwa boleh sekarang ni. Tapi pasal kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i memang tak boleh diurus niagakan. Saya semak juga fatwa-fatwa negeri-negeri yang ada, tapi as far as I'm concerned belum ada lagi lah fatwa-fatwa. Saya ni tuan-tuan banyak semak fatwa, dan unfortunately ada banyaklah benda-benda yang kadang-kadang diguna pakai secara meluas, hatta tak tahulah kan, masih tidak ada fatwa dikeluarkan. Bahkan ada perkara yang saya personally WhatsApp Mufti Selangor, tanya dia, Ustaz, benda ni dah ada fatwa belum? Dia kata tidak ada. Padahal kalau nak diikutkan, benda ni dah lama diguna pakai secara praktisnya pun, dan kita lihat ada benda-benda yang tidak patut berlaku lah dalam hal ni. Tapi ialah kita jangan bergantung pada fatwa. Dia kadang-kadang fatwa tak ada, tak apa, takwa tu penting. Takwa, ilmu dan takwa ni kita belajar. Jangan bergantung pada fatwa. Tak ada fatwa, tak apa, tak. Hak lebih penting daripada fatwa ialah ilmu dan takwa. Kita tahu, kita tinggalkan. Kita tahu, kita jangan buat, ya. Jadi kalau tak ada fatwa pun macam mana kan? InsyaAllah ta'ala, ya. Mudah-mudahan setakat itu dulu. Aku lukul hazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Bismillah.